Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran berkaitan dengan menentukan sudut apabila nilai sinus, cosinus dan tangent sudut tersebut apabila telah diberi. Okey, standard pembelajaran kita iaitu menentukan sudut apabila nilai sinus, cosinus dan tangent sudut tersebut diberi. Okey, kita akan lihat contoh-contohnya, tapi sebelum tu kita kena lihat apakah kaedah dia. Ya. Baik. Jadi kaedah yang pertama ini iaitu awak kena kenal pasti sukuan berdasarkan tanda positif atau negatif pada nilai fungsi trigonometri. Okey, so ini kita dah belajarlah dalam sukuan. Okey, sukuan pertama, sukuan kedua, sukuan ketiga dan juga sukuan yang keempat. Okey, dan kita pernah ada guna satu formula yang cikgu bagi tahu. Okey, semua sepi tanpa kamu. Okey, semua ni untuk semualah, iaitu sin, cos, tangent semua positif. Okey, sepi ni untuk sin, yang mana sin nilai yang positif. Dan sukuan ketiga untuk tangent yang negatif, manakala sukuan keempat untuk cos yang positif. Okey, so ini maksud dia. Okey, maksud kaedah dia. Yang pertama ini adalah menentukan sukuan mana berdasarkan nilai tersebut adalah positif ke negatif. Ini yang pertama. Baik, yang kedua. Okey, tentukan sudut rujukan sepadan. Okey, sudut rujukan sepadan ni kalau kamu masih ingat dalam penerangan saya pada kali pertama hari tu, okey, saya ada lukis macam ni. Kemudian kalau untuk sukuan pertama, di sini ada theta. Okey, kemudian saya ada buat penerangan. Theta ni juga sama dengan alpha. Okey, ini cerita tentang sukuan pertama. Dan saya juga ada tunjuk tentang sukuan yang kedua. Macam mana bentuk sukuan kedua ni? Sukuan kedua. Okey, so mana yang dia punya alpha? Alpha tu adalah nilai sudut yang hampir dengan pada paksi X di sini. So ini adalah alpha. Manakala yang semua ni adalah theta. Okey, cuba bezakan sini theta, yang ni adalah alpha. Okey, manakala untuk sukuan yang ketiga. Macam mana sukuan ketiga? Okay, saya lukiskan. Okey. Baik. So alfanya berada di sini. Okey, saya ulang sekali lagi, yang hampir dengan pada paksi X. Jadi kalau kita nak kira sudut, dia mesti dari sini. Okey, sampai sini. Ini adalah theta. Okey, bagaimana dengan sukuan keempat? Okey, ini sukuan keempat. Cikgu lukiskan. Okey, alfanya berada di sini. So, dan sudutnya daripada sini sampai sini. Jadi, yang ni dinamakan theta dan ini dinamakan sebagai alfa. Okey, jadi saya nak yang pertama ni kamu kena membezakan. Okey, dapat membezakan mana satu alfa, mana satu theta. Okey, so fokus hari ini adalah nak mencari kedudukan alfa tu. Okey, kalau sebelum ni kita mencari theta tu. Okey, kita tolak dengan 180 dan sebagainya. Tapi hari ini kita berfokus kepada nilai alfa tu. Baik, seterusnya. Okey, baru kita hitung sudut theta berdasarkan sukuan yang dikenal pasti. Okey, baik. Kita lihat contoh yang pertama. Okey, sila rujuk buku teks kamu. Okey, buku teks muka surat 181 iaitu contoh 6. Okey, so diberi sin theta sama dengan 0.6157. Okey, so sekarang ni apa yang saya nak gambarkan, kalau sebelum ni kamu buat kalau sin 120. Okey, so yang ni kita boleh dapat dah terus. Kita tolak dengan ni masuknya dalam sukuan yang kedua. Jadi cikgu kalau sukuan kedua ni 180 tolak dengan 120. Okey, 180 tolak 120 sama dengan 60. Okey, ini direct je. Okey, tapi kali ni dia tak bagi nilai sudut theta ni. Okey, tetapi dia bagi nilainya. Baik, apa perlu kita laksanakan untuk langkah yang pertama? Tadi cikgu dah sebut menentukan tanda positif itu dengan tanda negatif itu, yang mana kedudukan dia dalam sukuan keberapa. So now kita tengok di sini. Kita punya soalan berkaitan dengan sin. Sin ini, nilai di depan ini adalah nilai yang positif. Okey, jadi dalam sukuan kita, sukuan 1, sukuan 2, sukuan 3 dengan sukuan 4 tu, mana satu kedudukan sin yang positif? Okey, semua sepi tanpa kamu. Semua sepi. Maksudnya sukuan yang pertama dengan sukuan yang kedua. Okey, jadi langkah yang pertama tentukan kedudukan sukuan tersebut.
Okey, dan kita dapat pasti bahawa nilai 0.6157 ni adalah yang positif. Maka sin itu berada dalam sukuan yang pertama dan juga sukuan yang kedua. Okey, jelas di sini. Okey, baik, soalan seterusnya langkah yang kedua. Okey, tentukan sudut rujukan. Okey, sudut rujukan ni, okey, yang sudut rujukan yang saya tulis sebagai sudut asas ni, inilah dinamakan sebagai alfa. Okey, nanti nilai yang kita cari ni nanti bila kita tekan dalam kereta, dia mewakili nilai kepada alfa. Okey. Jadi sudut rujukan sepadan sin negatif 1 ni 0.6157 adalah 38 darjah. Baik, macam mana nak cari nilai ni? Okey, ambil kalkulator kamu semua sekarang. Okey. Jadi di paparan kalkulator kamu tu di sebelah kiri atas sekali, okey, ada perkataan shift. Okey, kamu tekan shift dan tekan perkataan sin. Maka dia akan keluar sin yang ada kuasa negatif 1 ni. Dan awak terus masuk 0.6157. Okey, tekan sama dengan, dia akan keluar 38 darjah. Okey, so saya ulang. Okey, saya ulang. Nilai 38 ini adalah nilai kepada alfa. Okey, saya gambarkan. Macam mana kedudukan alfa dalam sukuan yang pertama? Dalam sukuan pertama, nilai alfa dia sama dengan theta. Ingat tak yang saya tulis tadi? Nilai alfa sama dengan nilai theta. Bagaimana dalam keadaan sukuan yang kedua? Nilai alfa dia di mana? Nilai alfa cikgu cakap yang menghampiri di sini. Okey, so sekarang situasi untuk yang pertama, maka sukuan yang pertama maksudnya theta sama dengan alfa. Jadi jawapan dia, kalau kamu tengok gambar darjah saya ni, alfa juga duduk di dalam kawasan sukuan pertama ni. Jadi nilainya untuk theta tersebut adalah 38 darjah. Okey. Bagaimana dengan sukuan kedua? Okey, sukuan kedua, kamu tengok gambar darjah saya. Okey, di sini adalah nilai theta saya tu. Sorry, nilai alfa saya. Okey, nilai alfa saya ni adalah sudut asas ni adalah 38. Okey, macam mana boleh dapat 142? Okey, maka satu garis lurus ini nilainya 180 darjah. Jadi 180 tolak 38 sama dengan 142. Jadi kesimpulan yang boleh kamu lakukan, kamu tulislah theta sama dengan 38 darjah atau 142 darjah. Okey, jelas contoh yang pertama ni. Okey, detail saya bagi. Okey, nak mudahkan kamu faham. Baik, kita lihat soalan B. Okey, diberi cos theta sama dengan negatif 0.4226. So sekarang ni ada tanda negatif ni. Jadi cos yang negatif ni, okey, cos yang negatif berada dalam sukuan dalam sukuan yang kedua dan juga sukuan yang ketiga. Okey, so sekarang apa perlu kita lakukan? Dah tentu dah tahu dah kedudukan dia dalam sukuan kedua dan ketiga, maka langkah seterusnya adalah mengetahui sudut asas. Okey, bagaimana boleh dapat 65 darjah ni? Senang saja, dalam kalkulator kamu sebelah kiri atas ada perkataan shift dan awak tekan perkataan cos. Okey, keluar yang ni dan masukkan nilai 0.4226. Maka sudut asas dia adalah 65 darjah. So saya gambarkan dalam sukuan yang kedua tadilah. Ni sukuan kedua saya. Okey, lebih kurang macam ni. Dan cikgu bagi tahu sudut asas ni adalah dia punya alfa. So alfa saya dekat sini iaitu 65. Okey, ni situasi dalam sukuan yang kedua. Bagaimana dengan situasi dalam sukuan yang ketiga? Okey, kita gelukis juga. Okey, sukuan ketiga lebih kurang macam ni. So dia duduk kat sini alfa tu. Okey. Jadi sini 65 lah. Jadi kalau kita kira sudut theta merangkumi keseluruhan ini. Jadi nilai theta itu termasuk sekali dengan nilai alfa di sini. Baik, kita tengok penyelesaian dia. Okey, fahami betul-betul. Okey, sukuan yang kedua. Okey, situasi kes sukuan kedua. Dalam satu garis lurus ni kita nak dapatkan theta ini. Okey, nak dapatkan theta ini, maka 180 tolakkan dengan 165 darjah. Jadi kamu akan dapat 115. Okey, so itu dia nampak. Okey, baik, kes yang kedua iaitu sukuan ketiga. Okey, baik, lihat gambar darjah ni, nampak tak? Theta tu, alfa ini dia terkandung dalam theta. Dia terkandung dalam theta itu sekali. Okey. Jadi macam mana saya boleh dapat 245 ni? Kalau kamu tengok ni, keseluruhan sukuan pertama dengan sukuan kedua ni adalah 180. Okey, adalah 180. Dan nilai alfa di sini adalah 65.
Jadi 180 tambah dengan 65 di sini, kamu akan dapat 245. Barulah kamu akan dapat nilai bagi theta ini. Nampak? Okey. Okey. Jadi, buat kesimpulan, nilai theta saya adalah 115 atau 245 darjah. Okey? Baik. Dan contoh yang ketiga, iaitu soalan C dia. Okey, diberi tan theta sama dengan negatif 1.4826. Okey. So, tangent yang negatif, dia berada dalam sukuan yang keberapa? Sukuan yang kedua dan juga sukuan yang keempat. So, apply kita punya cerita tu, iaitu semua sepi tanpa kamu. Okey. So, now kita dah tahu kedudukan bagi sukuan yang kedua tadi. Saya lukislah balik. Mungkin nak nampak bagi semula. Dan tentukan di mana alfa. Alfa berada di sini. Okey. Nak dapatkan sudut theta, maka 180 tolak dengan nilai sudut asas yang kita cari nanti. Okey, lepas tu untuk sukuan yang keempat, okey, macam mana bentuk sukuan keempat? Ini sukuan keempat. Okey, jadi sudut alfa dia cikgu cakap mesti yang mendekati dengan pasti X. Okey. Jadi sudut theta tu dikira melalui begini. Okey, so inilah sudut theta dia. Jadi kalau nak tengok dalam kes ni, sukuan keempat ni, nak dapatkan theta yang paling besar ni, kalau satu pusingan lengkap ni adalah 360 darjah. Jadi 360 tolak dengan alfa lah nanti sudut asas dia. Okey, kita tengok kepada penyelesaian dia. Okey, so now cikgu dah tentukan bahawa dia berada dalam sukuan kedua dengan sukuan yang keempat. Okey, langkah seterusnya tentukan sudut asas. Okey, macam mana nak tekan? Awak tekan shift, tekan tan dan masukkan 1.4826. Jadi sudut asas dia adalah 56, iaitu dinamakan sebagai alfa. Ni kedudukan alfa. Okey, kedudukan alfa di sini semuanya adalah 56. So kita nak cari theta ni, Okey, kita nak cari theta di sini. Okey, kes yang pertama. Okey, iaitu berada dalam sukuan yang kedua. So dalam sukuan kedua, kalau kamu tengok ni, theta ni dia berada dalam satu garis lurus, iaitu 180 lah. Okey, sedangkan yang ni kita dah dapat nilainya 50. Okey, 56. Okey, 56. Jadi bagaimana nak dapatkan nilai theta ini? 180 tolak dengan 56. Maka kamu dapat nilai theta itu 124 darjah. Okey, kes yang kedua iaitu berada dalam sukuan yang keempat. Okey, ni sukuan keempat. Kamu perhatikan gambar rajah nanti saya tengok. Okey, baik. Satu putaran lengkap 360 tolak dengan alfa. Alfa ni yang telah kamu dapat di sini adalah 56. Okey, so mudah je. 360 tolak dengan 56. Okey, maka sudut theta di sini yang terbarunya, okey, ni theta dia adalah 304. Okey, jadi buat kesimpulan, oleh itu nilai theta yang kita perolehi adalah 124 darjah atau 304 darjah. Selesai. Okey, baik, itu sahaja hari ini. Mudah sahaja. Okey, saya pun tak nak ulas banyak-banyak. Sebolehnya seringkas yang mungkin, semantap, sedetail yang boleh. Okey, jadi yang tak dapat lagi, tolong ulang balik video ni dan cuba dapatkan apa konten yang perlu kamu pegang dalam konsep ni. Okey, baik. Macam biasa, okey, kerja sekolah, okey, latihkan diri 6.1D. Okey, buat semua soalan ni. Okey, jangan rasa terlalu banyak. Okey, kerana apa? Latihan yang banyak itulah akan menyebabkan kamu akan jadi mahir. Okey, buat banyak latihan, insya-Allah kamu boleh buat. Okey, practice make perfect. Okey, itu saja daripada saya. Kita jumpa lagi insya-Allah. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.